start. Sebelum kita mula belajar, cikgu nak semua buka kamera dulu Semua kena buka kamera dulu. Cepat buka. Ramai lagi tak buka ni. Okey, semua boleh nampak slide cikgu? Boleh. 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 Okey, jadi hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 6, tema 8 iaitu tema damainya bumiku dalam unit 22 iaitu kemahiran membaca. Jadi hari ini kamu semua akan belajar dengan saya, Cikgu Alif, bagi kelas 6 Dinamik SK Kampung Raja. Okey. Baik, sebelum tu cikgu akan terangkan standard kandungan dan juga standard pembelajaran yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu standard kandungan 2.5 membaca, memahami dan menakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Dan standard pembelajarannya adalah 2.5.3 membaca, memahami dan menakul bahan untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik, puisi atau prosa. Okey. Okey, kita teruskan dengan aktiviti yang pertama. Baik. Siapa boleh bagi tahu cikgu binatang apa yang ada dalam gambar ni? Lipas cikgu. Lipas satu. Lipas satu lagi? Rama-rama. Rama-rama. Berpatung cikgu. Belalang. Lalang. Nyamuk. Berpatung cikgu. Berpatung. Belalang. Ya, betul. Belalang. Ulat gonggok. Ulat gonggok. Mana ulat gonggok? Lipas. Tu bukan ulat gonggok tu lipan tu Okey. Jadi apa kategori bagi haiwan ni? Tak boleh beritahu cikgu. Kategori bagi haiwan ni. Kita ada mamalia, kita ada apa? Kalau mamalia macam harimau, singa atau mamalia. Kalau ni binatang-binatang ni kita bagi apa ni? Kategori apa ni? Baik, binatang-binatang ni kita panggil tergolong dalam kategori serangga. Okey. Macam rama-rama, lebah, semut, lalat, semua ni adalah tergolong dalam golongan haiwan serangga. Okey. Sekarang boleh bagi tahu cikgu ni tanda apa? Ada tengkorak ni. Tanda apa ni? Bahan asid cikgu. Bahan asid, okey, boleh lah, boleh diterima. Okey, siapa boleh bagi idea kat cikgu? Okey, ni bahan-bahan asid lah atau bahan toksik berkaitan dengan serangga. Okey, jadi cikgu nak bagi teka-teki lah tentang tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar pasal apa? Siapa boleh lengkapkan perkataan-perkataan yang hilang ni? Serangga. Ada serangga. Apa? Serangga. Ni yang sebelah kiri ni. Yang sebelah kiri tu apa? Baik. Racun. Racun. Okey, pandai. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar tentang racun serangga. Okey.
Teruskan dengan slide yang seterusnya. Baik, cikgu nak awak semua buka buku teks, muka surat 127. Okey, 127. Semua ada buku teks Semua ada kan? Ada. Okey, buka buku teks, muka surat 127. Okey. Hari ini kita akan belajar tentang kemahiran membaca. Baik. Jadi sebelum kita mulakan dengan gambar-gambar tu, cikgu nak seorang wakil untuk bacakan kepada cikgu dalam kotak kuning tu yang kawan-kawan. Siapa boleh wakil pada kelas untuk bacakan kotak kuning ni? Ke nak cikgu panggil? Siapa boleh wakil ni? Siapa boleh wakil untuk baca ni? Pendek je ni. Sebab hari ni kita belajar pasal kemahiran membaca. Okey. Siapa boleh tolong cikgu baca kotak ni? Muhammad Hafiz ada? Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz. Ni Muhammad Adid ada Muhammad Adid? Oh, okey. Nur Auni Irdina ada? Nur Auni Irdina. Ibnu ego, Ibnu. Ibnu nak baca? Okey. Ibnu tiap-tiap minggu bagus Ibnu. Okey, Ibnu okey boleh baca Ibnu. Kawan-kawan, saya ada petua untuk menjaga tumbuh-tumbuhan. Tahukah kamu caranya? Kita boleh membuat bahan penghalau serangga organik untuk disemburkan pada pokok. Elakkan pengguna racun serangga kerana bahan ini akan merosakkan alam. Bagaimanakah kita hendak membuat bahan penghalau serangga organik? Mula-mula sediakan. Dah. Okey. Terima kasih Ibnu. Okey, bagus Ibnu. Jelas bacaan awak. Jelas, mudah difahami dan awak membaca dengan betul lah. Awak tahu kegunaan setiap tanda baca yang ada dalam teks. Okey, bagus Ibnu. Okey. Jadi terima kasih Cikgu. Okey, sama-sama. Okey. Cikgu harap yang lain pun boleh aktif macam Ibnu Bagus Ibnu. Okey. Jadi hari ni teks ni dia akan nak ajar kita tentang penghasilan bahan penghalau serangga organik. Jadi macam kita tengok tadi adalah racun serangga. Jadi racun serangga tu tidak elok lah untuk kita guna sebab selain dia beri mematikan serangga, tapi contoh kalau awak sembuh racun tu terhadap pokok, tapi bukan serangga yang makan tapi binatang lain yang makan, contoh kambing atau lembu. Jadi yang matinya bukan serangga tapi lembu atau kambing tu. Jadi tak elok lah kalau kita guna racun serangga ni. Jadi kita perlu amalkan dengan penggunaan penghalau serangga organik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pembuatan cara untuk kita proses penghalau serangga organik. Okey. Jadi cikgu harap semua dah buka buku teks muka surat 127. Baik, kita mulakan dengan aktiviti 2. Okey, siapa boleh beritahu cikgu ni bahan-bahan apa ni? Untuk membuat racun. Bahan-bahan untuk? Membuat racun. Untuk membuat racun. Okey. Ni nama siapa ni sebab dekat Google Meet naik Mahani Mak Yusof. Mak saya. Haziq. Haziq, okey Haziq bagus. Okey, ni adalah terima kasih Haziq. Ini adalah bahan-bahan yang perlu kita sediakan untuk menghasilkan bahan
penghalau serangga organik. Okey. Apa yang ada dalam gambar ni, Aziz? Air mineral. Air mineral satu lagi. Minyak masak. Minyak masak lagi. Serbuk sabun. Serbuk sabun lagi. Halia. Ya, lagi. Cili padi. Cili padi dan akhir sekali bawang. Okey. Jadi semua benda ni dekat rumah awak ada tak? Ada. Ada. Okey, semua. Ada. Cikgu rasa semua rumah ada rumah setiap murid ada. Jadi sebenarnya benda ni awak semua boleh buat Nanti kita akan tengok macam mana kita nak buat racun serangga, bukan racun. Kita nak buat penghalau serangga organik ni. Okey. Jadi kita akan buat ayat lah tentang cara-cara untuk menyediakan bahan penghalau organik. Okey. Jadi kita tengok ni yang kotak sebelah kanan. Mula-mula sediakan, kita kena sediakan apa? Ada 6 ruang kosong tu. Air mineral. Okey, air mineral. Lagi? Minyak masak. Serbuk sabun. Serbuk sabun. Halia, cili padi. Bawang. Okey, bagus. Betul. Jadi untuk ayat yang pertama, sebab ni kita nak buat karangan ni. Jadi untuk ayat yang pertama, awak masukkan huraian ni. Air mineral, minyak masak, serbuk sabun, cili padi, bawang dan halia. Awak masukkan ke dalam ayat ni. Okey. Jadi selesai untuk ayat yang pertama, kita bergerak pula pada ayat yang kedua. Bahan-bahan ini bahan-bahan ini kosong dan mudah didapati di mana-mana kedai runcit. Okey, agak-agak apa jawapan yang sesuai? Okey. Apa ni cikgu terbuka, siapa-siapa nak jawab pun boleh ni. Ni Arif TikTok ni. Cikgu tak pernah dengar lagi suara Arif TikTok ni. Okey, bahan-bahan ini mudah disediakan dan mudah didapati di mana-mana kedai. Okey. Kita bergerak pada ayat yang ketiga. Walaupun bahannya banyak, namun kos penyediaan bahan ini amatlah apa? Ni jimat. Okey, sikit lagi. Jimat cemat. Bukan jimat cemat sikit lagi. Dia hampir dah tu. Murah. Amatlah murah. Okey, betul, murah. Amatlah murah. Amatlah murah. Walaupun bahannya banyak, namun kos penyediaan bahan ini amatlah murah. Okey, jadi ni awak dah selesai untuk perenggan yang kedua. Untuk gambar yang pertama ni, kita dah pun selesai membina satu perenggan untuk menjelaskan tentang apa yang perlu kita hasilkan berdasarkan gambar yang telah diberikan. Okey. Kita bergerak pula pada gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua tu dia bahan dikisar. Okey, bahan apa yang dikisar ni? Bahan apa yang perlu dikisar ni? Cili padi, halia, bawang, serbuk sabun, minyak masak. Okey, bahan yang perlu yang kita sedia tadilah, bahan-bahan itu kita akan masukkan dalam mesin pengisar atau blender. Di rumah awak semua ada blender kan? Ada. 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 Okay, bagus. Kita selesaikan ayat ni. Selepas itu kita perlu apa? Awak tengok tu gambar tu. Masuk semua bahan. Bagus. Selepas itu kita perlu masukkan semua bahan-bahan tadi ke dalam mesin pengisar untuk apa? Kita masuk dalam mesin pengisar, kita buat apa? Mesin. Mesin. Tu bahasa Kita blender, kita blender. Blender tu bahasa Inggeris tu, bahasa rajak. Untuk apa ni? Untuk dikisar. Ya, betul. Siapa jawab untuk dikisar tu? Adik. Bagus adik. Jadi selepas itu kita perlu masukkan semua bahan-bahan tadi ke dalam mesin pengisar untuk
dikisar selama beberapa minit. Okey. Terima kasih adik. Okey, kita teruskan dengan ayat yang kedua. Bahan-bahan tadi perlu dikisar sehingga apa? Hancur. Hancur. Okey, hancur boleh diterima. Sehingga sebati. Sehingga sebati akan lebih sebati. Awak tengok tu. Sebati dah ada tu. Bahan-bahan tadi perlu dikisar sehingga lumat. Okey, bahan-bahan tadi perlu dikisar sehingga lumat agar lebih sebati. Okey. Tentukan dengan ayat ketiga. Tempoh untuk proses mengisar bahan-bahan ini amatlah sekejap dan Mudah. menjimatkan masa penyediaannya. Okey, mudah tu pun betul juga. Boleh juga kalau awak nak guna mudah. Cuma cikgu sediakan jawapan sini adalah menjimatkan masa. Okey. Okey, cikgu nak wakil seorang untuk baca ketiga-tiga ayat ni. Siapa boleh? Tadi Haziq dah, Ibnu dah, Adib dah, cikgu nak perempuan pula. Siapa boleh? Saya lah saya. Siapa nama ni? Haziq lah nak mula. Haziq. Haziq nak baca sekali lagi? Okey, Haziq boleh. Baca. Selepas itu, kita perlu masukkan semua bahan-bahan tadi ke dalam mesin pengisar untuk dikisar selama beberapa minit. Okey, bagus. Okey, ayat kedua pula Haziq. Bahan-bahan tadi perlu dikisar sehingga lumat agar lebih sebati. Okey, ayat ketiga Haziq. Tempoh untuk proses mengisar bahan-bahan ini amatlah sekejap dan menjimatkan masa penyediaannya. Okey, bagus Haziq. Terima kasih Haziq. Bagus. Awak baca dengan baik. Sebutan awak jelas. Macam Ibnu juga. Okey, bagus. Okey, tapi sebelum kita pergi gambar ketiga, cikgu nak wakil seorang lagi untuk baca ni. Gambar yang kedua ni. Cikgu lupa pula tadi. Okey, siapa boleh baca ni? Haziq dah ni. Cikgu nak perempuan pula. Ibnu ada ke? Ibnu tak boleh lah. Ibnu sabar dulu. Ibnu dah baca tadi. Okey, ni cikgu nak murid lain pula ni. Murid perempuan mana? Dayi ni syuhada nak cikgu nampak buka bos tadi. Buka mic tadi. Boleh Dayi ni boleh Dayi ni? Boleh. Boleh. Kuat sikit Dayi ni, kuat sikit. Mula-mula sediakan air mineral, minyak masak, serbuk sabun, cili padi, bawang dan halia. Okey, ayat kedua. Bahan-bahan ini mudah disediakan dan mudah didapati di mana-mana kedai runcit. Walaupun bahannya banyak, namun kos penyediaannya bahan ini amatlah murah. Namun kos penyediaan, bukan tak adanya tu Dayi ni. Namun kos penyediaan bahan ini amatlah murah. Okey, terima kasih Dayi ni. Bagus. Okey, ayat ni penggal ketiga dah. Okey, gambar yang ketiga, bahan ditapis. Bahan apa yang ditapis ni? Bahan yang telah kita apa tadi? Kita kisar. Kita kisar. Okey, bahan yang telah kita kisar tadi kita kena tapis. Sebab kita nak dapatkan air dia tu. Okey. Jadi kita lengkapkan ayat yang telah diberi ni. Okey, siapa boleh baca ni? Kemudian ni. Okey, tak apa, cikgu baca dulu. Okay, kemudian bahan-bahan yang sudah dikisar tadi saya apa? Saya dengan menggunakan penapis. Saya tu dengan menggunakan penapis. Okey, saya apa ni? Tapis. Saya tapis. Saya tapis. Okey, bagus. Saya menapisnya. Okey. Kemudian bahan-bahan yang sudah dikisar tadi saya menapisnya dengan menggunakan penapis. Okey. Ayat yang kedua.
tujuannya adalah untuk kita apa? Okey. Mendapatkan parti. Okey, parti tu adalah cecair yang kita nak tu lah untuk kita masukkan dalam botol untuk kita sembuh. Okey. Parti ni ada dua ada dua parti ni. Yang macam dalam gambar ni, satu lagi parti ni Pendatang tanpa izin. pendatang apa? Pendatang Tanpa izin. pendatang A apa A? A adalah asing. Jadi pendatang asing tanpa izin. Okey, jadi Pendatang asing. pendatang asing. Okey, jadi cikgu ni ilmu barulah kalau siapa yang tak tahu lagi. Parti dia ada dua maksud Tapi kalau nak tulis, kalau macam parti ni kita guna huruf kecil. Tapi kalau parti yang pendatang asing tanpa izin tu kita kena guna huruf besar. Kita tak guna huruf kecil. Kita guna P huruf besar, E huruf besar, T huruf besar, I pun huruf besar. Baik, kita teruskan dengan ayat yang ketiga. Proses ini sangat apa? Mudah. Mudah. Sangat mudah. Mudah. Okey. Sangat mudah, memang sangat mudah. Okey. Boleh buat tak ni kat rumah ni? Agak-agak boleh buat. Boleh Boleh. Tapi awak nak buat ni awak kena bagi tahu ibu awak dululah. Jangan pandai-pandai pula awak pergi buat benda ni. Tanya ibu awak dulu. Okey. Gambar yang terakhir. Bahan disembuhkan. Bahan apa ni? Bahan racun apa? Kalau serangga organik je lah. Bukan racun ni bukan racun. Ini bukan racun Ini adalah bahan organik, bahan semula jadi sebab kita tak guna bahan kimia pun ni. Jadi ini bukan racun serangga. Okey, kita lekatkan ayat. Akhir sekali, parti yang telah dikumpulkan tadi saya apa? Masukkan. Masukkan. Dimasukkan. Oh. Okey, ni cikgu silap ni cikgu silap Bukan dimasukkan Tadi saya masukkan. Maaf cikgu lupa tukar jawapan ni. Okey. Bukan tak ada di ibu handi tu tak ada Tadi saya masukkan ke dalam botol penyembuh. Okey. Ayat yang kedua pula. Penghalau serangga organik ini bolehlah Semburkan. sembuhkan ke arah tumbuh-tumbuhan seperti bunga dan sayur-sayuran. Okey. Disemburkan. Okey. Kalau macam ni boleh letak ibu handi kat depan dan ayat terakhir. Pastinya penghalau serangga organik ini Boleh. Boleh betul tapi kurang tepat. Penghalau serangga organik ini sebab dia bukan racun, jadi dia kalau racun bahaya, kalau ni racun bahaya. Kalau penghalau serangga organik ini pastinya penghalau serangga organik ini Tidak berbahaya. tidak berbahaya. Betul juga, tapi kita boleh guna perkataan selamat. Pastinya penghalau serangga organik ini selamat digunakan. Maksudnya andai kata terkena mata awak lah, awak sembuh-sembuh, terkena mata awak, okey, tak perlulah sampai pergi hospital lah. Maksudnya cukuplah sekadar awak pergi tandas, awak cuci balik mata awak tu. Tapi kalau sakit tu tak hilang juga, pergilah hospital. Tapi ini bukan racun, jadi tak bahayalah. Okey. Okey, siapa boleh baca ayat ni? Untuk cikgu. Ibnu nak baca. Okey, Ibnu bacalah. Akhir sekali, parti yang telah dikumpulkan tadi saya masukkan ke dalam botol penyembuh. Ya, bagus Ibnu masukkan bukan dimasukkan ni salah Cikgu lupa nak. Okey, sambung Ibnu. Penghalau serangga organik ini bolehlah disemburkan ke arah tumbuh-tumbuhan seperti bunga dan sayur-sayuran. Okey. Pastinya
Penghalau serangga organik ini selamat digunakan. Okey, terima kasih Mino. Bagus. Okey, jadi lengkaplah kita punya ayat 1, gambar 1, 2, 3 dan 4 tadi. Okey. Jadi sudah selesai untuk aktiviti yang kedua. Okey, kalau awak perasan dalam buku teks tadi, dalam buku teks tu, dalam kotak warna kuning tu, awak tengok baris jelas sekali. Dengarlah pantun saya ini. Okey. Jadi ni pantun yang nama apa ni baju pink ni? Kita letak Ali dah. Ni adalah pantun yang Ali telah sediakan. Dengarlah pantun Ali ini. Buah pegaga dan asparagus. Enak rasanya bila dimakan. Penghalau serangga organik sangatlah bagus. Mudah disediakan, selamat digunakan. Okey. Jadi sedikit sebanyak cikgu nak terangkan sedikit tentang pantun ni. Okey. Siapa boleh bagi tahu cikgu pantun ni berapa baris? Perempuan cikgu nak perempuan. Ni Nur Nirina Najwa. Ada Nur Nirina Najwa. Penolong pula cikgu. Penolong siapa penolong ni? Auni Idina cikgu. Yang ni. Nur Auni Irdina, okey. Penolong kelas. Bagi tahu cikgu, pantun ni ada berapa baris? Mudah je ni. Boleh kira ni. Nur Auni Irdina. Awak tulis ya? Mana dia? Okay, inilah cikgu nak Farah Syazwani. Ya, cikgu. Okey, bagus Syazwani. Okey. Pantun ni ada berapa baris? Pantun hok kuning ni ke petok ni ke? Tak, dalam slide cikgu. Nampak tak slide cikgu ni? Ni yang buah pegaga dan asparagus ni. Ni pantun ni ada berapa baris? Oh. 4. 4. Okey, betul, pandai. Pantun ni ada 4 baris. Okey. Jadi apa soalan yang kedua? Itu soalan pertama. Okey, terima kasih Farah Syazwani. Betul. Pantun ni mempunyai 4 baris. Okey. Rima akhir bagi pantun ni. Okey, awak tengok di penghujung ayat setiap baris tu. Okey, rima akhir dia macam mana? Dia ada 2 jenis. Kalau 4 baris ni A atau AB. Okey, agak-agak pantun ni dia jenis yang mana? A atau AB. SN. Bolehlah. SN. Okey, jadi rima akhir bagi pantun ini adalah dia tak sama secara berturut-turut. Dia ada selang-seli. S dulu, N dulu, lepas tu N, lepas tu S balik, lepas tu N. Okey, kalau awak perasan asparagus, gus. Baris pertama, gus. Awak tengok pula baris yang ketiga. Bagus, gus juga. Okey. Jadi baris yang ketiga dan baris yang pertama dia punya rima akhir dia adalah sama. Dan awak tengok pula untuk baris yang kedua. Enak rasanya bila dimakan. Makan. Okey. Dan awak tengok pula baris yang keempat, mudah disediakan, selamat digunakan. Juga gunakan rima akhir kan. Jadi jenis rima akhir bagi pantun ini adalah AB. Dia baris yang ketiga, baris yang pertama sama dengan baris yang ketiga dan baris yang kedua sama dengan baris yang keempat. Okey, jadi ni cikgu selit sikit pasal tentang pantun. Okey. Okey, ni aktiviti yang ketiga ni. Cikgu nak awak semua. Okey, semua ada printer kat rumah?
Ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada. Okay, cikgu tahu ada yang tak ada, tak apa. Kalau yang ada, cikgu nak awak semua photostate gambar ni. Awak photostate. Kalau boleh warna lagi bagus. Okay, awak photostate, awak potong. Awak buat macam dalam buku ni. Awak tampal sebelah kiri. Lepas tu awak tulis balik ayat-ayat yang telah kita bincang tadi sebelah kanan. Okay. Macam pendahuluan kawan-kawan kotak kuning ni awak tak perlu tulis lah. Okay, awak tak perlu tulis. Awak tulis masuk pada gambar ni. Okay, kalau awak tampal nak tulis kat bawah pun tak apa, nak tulis kat tepi macam dalam cikgu tunjuk ni pun tak apa. Okay. Tapi kalau siapa yang tak ada printer, okay, awak boleh melukis tak? Boleh lukis tak? Okey, cikgu. Photostate boleh cikgu? Photostate boleh. Boleh. Cuma sekarang ni apa, musim COVID ni tak perlulah kalau awak nak pergi kedai nak photostate benda ni. Jadi cukuplah kalau awak lukis tak apa, lukis simple-simple je asal biar nampak macam dalam buku ni. Boleh siapa yang tak ada tu boleh lukis Boleh? Boleh. Boleh. Kita pering. Print boleh. Kalau tak ada printer boleh lukis. Okay, kalau halia tu awak buatlah macam dia berkedut-kedut sikit tu halia. Kalau minyak masak tu dengan serbuk sabun tu bolehlah, kalau serbuk sabun tu awak buatlah macam bukit sikit dia punya serbuk tu. Minyak masak tu dia macam air sikit. Okay, boleh mudah ni. Okay, yang ni pun sama. Okay, satu lagi cikgu nak tegur. Sebab karangan yang awak buat adalah proses Jadi penanda wacana iaitu permulaan ayat setiap perenggan tu awak kena gunakan yang sesuai dengan proses lah. Macam ni yang cikgu sediakan mula-mula ataupun yang pertama pun tak apa kalau awak nak guna yang pertama. Mula-mula untuk gambar yang pertama iaitu langkah 1. Okay. Selepas selesai langkah 1 ni, yang kedua pula. Kalau awak tulis yang kedua pun tak apa juga. Tapi cikgu sediakan ni selepas itu. Awak boleh guna sama ada nak guna yang kedua ataupun selepas itu. Okey, gambar yang ketiga kemudian pula. Okey, ataupun yang keempat. Yang ketiga boleh juga. Dan yang terakhir sekali, akhir sekali. Awak tak sesuai lah kalau awak nak guna penanda wacana macam di samping itu, selain itu, tak sesuai sebab ini adalah karangan tentang proses. Jadi awak kena gunakan penanda wacana yang sesuai lah dengan karangan proses. Faham? Faham. Okey, bagus. Awak tiru cikgu pun tak apa. Okey. Ni aktiviti yang keempat ni. Okey. Cikgu dah bagi pantun cikgu tadi. Lepas awak siap salin karangan ni tadi, lepas awak siap sampai nombor 4 ni, cikgu nak awak buat satu serangkap pantun 4 baris tentang berkaitan penghalau serangga organik ni. Okay, cikgu nak awak semua reka lah pantun 4 baris, 2 baris pun tak apa, 2 baris pun tak apa. Ni contoh cikgu bagi. Cikgu nak awak buat, awak tulis dalam buku tulis awak, lepas tu awak baca pantun tu. Cikgu nak dengar gaya bacaan pantun awak. Boleh? Cikgu, 2 baris pun tak apa cikgu. 2 baris pun tak apa. Cikgu, sebab hari ni kita belajar kemahiran membaca, jadi cikgu nak dengar cara awak baca pantun. Okey, ke ada wakil nak baca pantun ni? Pantun 4 baris ni. Yang kat situ. Atas ke? Yang ni, yang buah pegaga dan asparagus ni. Siapa nak wakil baca? Ibnu cikgu. Ibnu sabar dulu. Cikgu nak perempuan dulu. Daya ni dah baca tadi. Okey, cikgu nak orang lain pula. Safdina boleh Safdina?
Safdina Adila. Boleh. Boleh? Boleh. Okey, Safdina cuba baca. Buah pegaga dan asparagus. Enak rasanya bila dimakan. Penghalau serangga organik sangatlah bagus. Mudah disediakan, selamat digunakan. Okey, bagus Safdina. Okey. Terima kasih Safdina. Bagus. Semua. Cikgu nak lelaki pula. Lelaki, cikgu tak nak dah Ibnu. Ibnu banyak kali dah baca. Bagus Ibnu. Cikgu nak orang lain pula. Ni Amrin Syazwan ni. Amrin Syazwan. Amrin Syazwan. Adik dah baca. Aziz dah baca. Okey, Amrin Syazwan lah. Okey, dah buka amat itu. Boleh baca. Cuba. Amrin Syazwan dah baca ke? Cikgu tak dengar Okey, tak apa dah. Amrin Arif TikTok. Arif 65 TikTok. Okey, sila Arif. Buah penggaga dan asparagus enak rasanya bila dimakan. Penghalau serangga organik sangatlah bagus. Mudah disediakan, selamat digunakan. Oh, bagus Arif. Arif suka main TikTok ke Arif? Ada buat konten ke Arif? Ada? Oh, ada? Oh, okey. Nanti lepas awak siap buat apa? Buat pantun ni, awak baru tahu cikgu account awak, cikgu nak follow. Boleh? Boleh. Okey, bagus Arif. Okey. Terima kasih Arif. Okay, jadi okey, bagus. Okey. Jadi selesai dah kelas kita ini. Cikgu tak buat sejam lah. Sekarang ni dah pukul 11 dah. Jadi kita berhenti sampai sini je lah. Lagi 20 minit awak cuba siapkan aktiviti ni dulu. Aktiviti 2 ni dulu. Awak cuba siapkan ni. Aktiviti 2 ni dulu. Gambar-gambar apa? Jawapan ni cikgu akan hantar dalam grup WhatsApp nanti. Cikgu akan hantar gambar. Okey, gambar ni cikgu akan hantar. Awak tak perlu buat kosong macam ni. Awak terus salin je. Gambar sebelah kiri ataupun gambar sebelah atas, awak terus je salin. Akhir sekali parti yang telah dikumpulkan tadi saya masukkan ke dalam botol penyembur. Awak terus sambung buat satu perenggan ni. Buat satu perenggan. Tak payahlah buat huraian ayat, tak payah buat macam ni. Okey, boleh? Boleh. Boleh okey. Cikgu rasa semua dah faham tugasan hari ni. Jadi awak ada tugasan buat benda ni, macam gambar slide ni. Satu lagi buat pantun satu. Dua baris pun tak apa. Okey. Baca elok-elok hantar kat cikgu. Tak perlu video. Awak cukup sekadar hantar voice je. Rakaman suara awak. Okey. Jadi sampai di sini saja kelas kita hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Dina, ada buat Dina. Okey, sama-sama.